Okey, jadi kalau kamu dah bersedia dengan buku aktiviti jilid 1 muka surat 42, jadi kita akan mulakan kelas. Jadi untuk hari ini kita akan belajar jawab soalan berdasarkan petikan teks yang diberi. Sebelum ni petikan teks yang kamu baca panjang sangat, betul? Tapi kali ini petikan teks ini berbentuk lebih kepada potongan-potongan ayat yang pendek. Jadi kalau kamu tak baca dengan betul, kemungkinan kamu tak faham apa yang kamu baca. Okey, sebenarnya bila dapat petikan teks yang pendek ni dia lagi mudah. Okey, sebab dia terus kepada apa yang kamu nak tahu. Kalau kamu baca petikan teks yang panjang, dia kadang-kadang dia bermula dengan pendahuluan, ada isi dahulu. Jadi dia akan menyukarkan awak untuk mendapatkan apa yang awak nak cari. Okey? Okey, sekejap saya tutup mic. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai rawatan untuk diri sendiri. Okey, dalam teks ni dia ada cara-cara untuk mengurangkan sakit kepala. Okey, sakit kepala ataupun pening. Lebih kurang macam itulah. Okey. Jadi dalam petikan teks ni dia akan tanya 5 soalan berdasarkan apa yang kamu baca. Apa yang kamu baca akan keluar akan ada dalam ni. Dia tak akan melencong jauh lah. Okey? Okey, saya nak seorang wakil baca. Meru, kamu baca daripada Encik Ismail sampai urutan ni. Buka mic dulu. Encik Ismail mengalami sakit kepala. Beliau terus ke pusat rawatan urutan. Okey, terima kasih Meru. Seterusnya saya nak suruh Akilah. Akilah baca daripada pengendali sampailah habis. Pengendali pusat ini Encik Azlan. Selepas menjalani 2 kali sesi rawatan, Encik Ismail tidak lagi mengalami sakit kepala. Okey, terima kasih. Terima kasih sebab dah bacakan petikan teks yang awal. Okey, berikutnya adalah cara-cara untuk mengurangkan sakit kepala ataupun urutan. Apa tu urutan? Siapa tahu urutan tu apa? Apa itu urutan? Urut. Ya, urut ataupun massage. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai massage lah. Kalau kamu ada rasa lenguh-lenguh badan ataupun lenguh-lenguh di anggota badan kamu, dia lebih kepada memicit menggunakan tangan ataupun memicit lah untuk mengurangkan rasa sakit ataupun rasa tidak selesa pada anggota badan kamu. Okay. Sekarang ni saya nak suruh Iza. Iza baca yang ini. Tak buka mic dulu. Urutan untuk mengurangkan sakit kepala. Okey. Baca tekan. Tekan bahagian tengah kening dengan jari telunjuk kiri dan kanan. Okey, terima kasih Iza. Okey, saya nak tanya dalam kelas ni, di muka yang mana satu bahagian tengah kening? Siapa tahu? Yang mana satu bahagian tengah kening? Ni. Ni muka, yang mana satu bahagian tengah kening? Siapa tahu? Dania tahu ke? Tak tahu. Oh, di situ. Okey, terima kasih. Di situ, di tengah-tengah ini. Ini adalah bahagian tengah kening. Di antara kening kiri dan juga kening kanan. Okey, terima kasih. Okey, sekarang ni saya nak suruh Abilashini. Abilashini baca daripada sini sampai sini. Buka mic dulu. Ada tak Abilashini? Muka surat 42 Abilashini. Ada tak? Tak ada. Okey, Jadrina boleh tak bacakan?
Ada tak Jadrina dekat situ? Perlahan-lahan Sambil mengurut. mengurut bahagian tersebut. Okey, terima kasih. Okey. Cara yang kedua ialah gosok perlahan-lahan sambil mengurut bahagian tersebut. Dia mula-mula kena gosok dulu dekat sini, lepas tu picit sikit. Okey. Itu adalah maksud perkataan mengurut. Okey. Seterusnya, Dalili baru masuk Dalili baca, ulangi ni sampai 7 kali. Ulangi langkah ini sebanyak 7 kali. Okey, terima kasih Dalili. Okey, apa yang dah dibaca oleh rakan-rakan kamu itu adalah cara-cara ataupun urutan untuk mengurangkan sakit kepala. Okey, ini yang biasa berlaku kat sekolah lah. Nanti dalam pukul 12, 12.15 itu ramai sakit kepala. Kuna-kuna nak balik awal. Okey, ini adalah sakit kepala. Kamu boleh cuba hilangkan dahulu dengan mengurut ataupun memicit bahagian kepala kamu. Dalam petikan teks dikata, picit dekat bahagian sini. Okey, picit di bahagian situ untuk mengurangkan rasa sakit kepala. Okey, kita pergi kepada soalan pemahaman. Okey, soalan nombor 1. Bacakan saya Aliza. Soalan nombor 1 apa dia? Siapakah Encik Azlan? Siapa Cik Azlan, Aziza? Apa jawapan dia? Encik Azlan ialah pengendali pusat. Pengendali pusat. Pusat apa? Pusat urutan sakit kepala. Okey, terima kasih atas respon kamu. Okey, jawapan yang tepat ialah Encik Azlan ialah pemilik pusat urutan terapi. Siapa ada pensel cepat tulis, nanti kan dah lupa. Siapa ada pensel boleh terus tulis. Dania dengan dia boleh ambil pensel dan buku terus tulis. Nanti lupa. Cikgu Encik Azlan ialah apa? Okey, saya ulang lagi sekali. Encik Azlan ialah pemilik pusat urutan terapi. Cikgu. Apa Sofia? Saya tersekat-sekat. Suara. Encik Azlan. Saya tersekat-sekat. Sekejap. Ialah pemilik pusat urutan terapi. Dah. Boleh nampak Dah, boleh saya pergi ke soalan nombor 2? Boleh cikgu? Okey, bagi masa lagi 1 minit. Okey. Sekarang ni kita pergi ke soalan nombor 2. Soalan nombor 2, boleh tak Abilashini bacakan soalan nombor 2? Mengapakah Encik Ismail mengunjungi pusat rawatan urutan milik Encik Azlan? Okey, mengunjungi. Lagi sekali. Mengapakah Encik Ismail mengunjungi pusat rawatan urutan
milik Encik Azlan. Okey, soalan nombor 2 dia tanya kenapa Encik Ismail ni pergi kat pusat rawatan Encik Azlan. Siapa tahu jawapan nombor 2 apa dia? Siapa nak cuba jawab soalan nombor 2? Saya tak nampak. Saya dengar suara Akila. Ya, Akila. Encik Azlan mengunjungi pusat rawatan urutan milik Encik Azlan Eh, kerana mengalami sakit kepala. kamu ni Encik Azlan pergi Encik Azlan lagi sekali buat apa? Cuba lagi sekali tengok betul-betul apa yang kamu baca. Encik Ismail mengunjungi pusat rawatan urutan milik Encik Azlan kerana mengalami sakit kepala. Ya, itu adalah jawapan dia. Encik Ismail mengunjungi pusat rawatan urutan milik Encik Azlan kerana mengalami sakit kepala. Kamu perlu salin semula daripada Encik Ismail sampai Encik Azlan. Selepas itu kamu sambung dekat sini. Kerana mengalami sakit kepala. Itu saja. Okey, dah. Okay, 1 minit lagi saya bagi. Okey, kita pergi ke soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 saya minta siapa lagi belum baca ya? Nur Erina Damia. Nur Erina Damia, silakan baca soalan nombor 3. Buka mic dulu Nur Erina Damia. Bagaimanakah rawatan untuk mengurangkan sakit kepala? Okey, terima kasih Nur Erina Damia. Iza Sofia nak cuba jawab soalan nombor 3. Tahu jawapan dia tak soalan nombor 3? Buka mic dulu baru cakap. Cikgu nak bagi jawapan. Saya nak dengar suara Iza Sofia dulu, boleh tak? Tahu tak jawapan dia apa? Buka mic dulu Iza, tak dengar suara awak. Rawatan untuk mengurangkan sakit kepala Apa lagi sambungan dia? dengan urutan. Okey, terima kasih atas respon. Okey, siapa lagi nak cuba? Sofia. Saya. Cuba soalan nombor 3.
rawatan untuk mengurangkan sakit kepala ialah tekan bahagian tengah kening dan jari telunjuk kiri dan kanan. Ya, itu salah satu contoh yang bagus. Okey, siapa lagi nak cuba? Ada siapa lagi nak cuba? Nur Farah Sofia nak cuba ke? Ni siapa Ina Kristina ni? Dia pakai akaun orang lain saya tak kenal. Nur Farah Sofia nak cuba? Soalan nombor 3. Boleh? Cuba buka mic. Bagi jawapan soalan nombor 3. Gosok perlahan-lahan sambil mengurut bahagian tersebut. Kurang tepat. Okey, Dalili. Soalan nombor 3. Cuba bagi jawapan Dalili. Gosok perlahan-lahan sambil mengurut Dah, itu je. Okey, sebenarnya jawapan yang diberikan oleh beberapa rakan kamu tu ada yang boleh diterima dan ada yang tak tepat. Okey, sebenarnya jawapan tu ada dalam petikan teks. Jawapan tu ada dalam petikan teks. Sekejap saya kecilkan dulu. Okey, cara nak jawab soalan nombor 3, kamu perlu salin bermula daripada rawatan sampai sakit kepala kan? Lepas tu sambung. Okey, sambung daripada sini sampai sini. Rawatan untuk mengurangkan sakit kepala ialah dengan menekan ataupun tekan bahagian tengah kening dengan jari telunjuk kiri dan kanan. Kamu perlu tambah sikit. Macam ni. Tambah sikit dengan tekan bahagian ataupun dengan menekan. Okey, boleh saya sambung soalan nombor 4? Okey, soalan nombor 4. Cikgu tunggu. Okey. Okey. Sekarang ni kita berpindah ke soalan nombor 4. Okey. Minta Dia, ada tak Dia dekat situ? Dia, tolong bacakan soalan nombor 4. Berapa kalikah Encik Ismail menjalani sesi rawatan? Okey, terima kasih.
Dia tanya berapa kalikah Encik Ismail menjalani sesi rawatan. Jawapan dia ada di bahagian atas. Kat mana jawapan tu? Siapa tahu? Okey. Siapa tahu? Okey, Akilah. Mana satu Akilah jawapan dia? Ni. Apa jawapan dia? Satu. Atas ni. 2 kali. Ya, saya nak jawapan penuh. Mesti jawapan penuh. Bermula daripada Encik Ismail menjalani sesi rawatan sebanyak 2 kali. ya, terima kasih. Jawapan yang paling tepat sekali. Okey. Jawapan dia ialah Encik Ismail menjalani sesi rawatan sambung lagi sebanyak 2 kali. Sambung lagi. Okey, sebanyak 2 kali. Okey. Ini baru betul. Jawapan penuh. Salah tulis. Ini baru betul. Okey, dah. Boleh kita berpindah ke soalan nombor 5? Boleh, cikgu. Okey. Soalan nombor 5 adalah jawapan berdasarkan apa yang kamu rasa. Itu adalah pendapat diri kamu. Kamu bebas untuk berikan pendapat. Okey. Contohnya, adakah kamu akan menggunakan rawatan ini? Lepas tu dia tanya, mengapa? Sekiranya kamu memilih untuk menggunakan rawatan ini, kamu beritahu sebab kenapa. Mungkin sebab dia murah, tidak berbahaya. Okey. Nah, yang kedua, yang ketiga mungkin mungkin dia dekat dengan rumah kamu. Kalau kamu tidak memilih untuk menggunakan rawatan ini, kamu tulis kenapa. Kalau tidak, mungkin kamu rasa kamu dah ada doktor yang boleh selesaikan masalah kamu. Kamu lebih suka makan ubat berbanding buat urutan. Kamu bebas untuk memberikan pandangan ataupun jawapan kamu sendiri, tapi mestilah bersesuaian dengan soalan. Okey, silakan bagi jawapan. Tulis sendiri sekarang. Apa yang kamu rasa? Jika kamu memilih untuk menggunakan rawatan ini, tuliskan sebab. Ataupun saya boleh buat ayat macam ni. Saya akan menggunakan rawatan ini kerana apa kamu nak guna rawatan ini? Kerana murah. Ya, kerana kosnya sangat murah. Ataupun kerana pusat rawatan terapi ini berdekatan dengan rumah saya. Cikgu, saya nak jawab. Okey, silakan Akilah. Saya akan menggunakan rawatan ini kerana rawatan urutan ini boleh mengurangkan sakit kepala. Okey, boleh. Jawapan selamat. Boleh, silakan. Siapa-siapa lagi nak bagi cadangan? Ada siapa-siapa lagi nak bagi cadangan jawapan? Ada tak? Cikgu, saya mostly do to my mother. Bagus. Aliza nak bagi cadangan jawapan? Tak ada? Ada. Jadina nak bagi? Ya, saya akan menggunakan rawatan ini kerana murah dan efektif. Okey, boleh. Terima kasih. Sofia nak bagi cadangan?
Dan Lily nak bagi cadangan? Cikgu, apa tu relax dalam bahasa Melayu? Cikgu nak. Cuba dan Lily. Ya, saya akan menggunakan rawatan ini kerana saya suka rawatan terapi berbanding ubat-ubatan. Ya, terima kasih. Iza nak cuba? Saya tidak akan rawatan ini kerana saya tidak suka diurut. Tidak akan apa? Mesti lengkap ayat tu. Ayat tu tak lengkap. Tidak akan menggunakan. Ya. Baca lagi sekali. Betul-betul. Bagi ayat lengkap. Kawan-kawan nak dengar. Saya tidak akan rawatan menggunakan ini kerana saya tidak menggunakan, tidak suka menggunakan. Tak apa Iza. Iza awak tulis dulu jawapan kamu. Nanti baru baca. Okey? Okey sebab. Siapa lagi nak cuba? Bila sini nak cuba bagi jawapan? Tak nak cuba langsung? Sofia, silakan. Kamu akan menggunakan rawatan ini supaya penyakit itu boleh menyembuhkan sakitan itu. Okey, boleh diterima. Nur Farah Sofia nak cuba? Belum lagi? Nur Erina Damia nak cuba? Tak ada siapa nak cuba lagi? Nanti nak cuba. Okey, Meru cuba. Saya akan menggunakan rawatan ini kerana menolong saya untuk berehat. Macam relax. Menolong. Mungkin kurang tepat. Cuba awak kemaskan lagi ayat kamu tu. Membantu. Ya, membantu untuk berasa lebih tenang ataupun berasa lebih selesa. Okey, Aliza, silakan. Ya, saya akan menggunakan rawatan ini kerana kosnya murah dan pusat rawatan dekat dengan rumah saya. Yang murah tu dah betul dan pusat rawatan ini terletak berhampiran dengan rumah saya. Okey, betul kan? Dania nak cuba? Tak mau cuba? Dia nak cuba? Tak mau juga. Siapa lagi? Jarina dah bagi jawapan. Ina Kristina ni siapa? Ni nama dia kalau kat sini Ina Kristina. Nurdina Karina, cikgu. Okey, cuba bagi jawapan. Saya akan menggunakan rawatan ini kerana ia mudah dan berkesan. Okey, boleh. Ni pun jawapan selamat juga. Okey. Okey, ada lagi nak cuba? Sebelum kita pergi ke muka surat 46. Ada lagi nak cuba? Saya. Okey, ya Iza, silakan. Saya tidak akan menggunakan rawatan ini kerana saya tidak suka diurut. Okey, boleh. Itu pendapat kamu, kita terima juga. Okey, ada siapa-siapa lagi? Erina Damia? Cikgu macam Kenapa Aliza? Asal muka awak ada dua dalam ni? cikgu. Apa nama? Okey, boleh saya pergi ke muka surat 43? Okey, jadi kita pergi ke muka surat 43. Sama juga, masih lagi soalan pemahaman. Tajuk dia ialah makan mengikut waktu. Okey,
Tajuk dia ialah makan mengikut waktu. Sekarang ni bulan puasa. Waktu makan orang Islam pukul berapa start tu? Pukul berapa mula makan tu? Siapa tahu? Pukul 5. Pukul 5 dah makan? 7 petang. 7.16. Okey, 7.16. Sekarang waktu maghrib 7.16. Jadi kita orang Islam mula makan pukul 7.16. Okey. Sekarang ni dia cerita mengenai jadual pemakanan. Yang menyampaikan cerita itu adalah Dr. Ahmad bin Hassan. Dia menyampaikan cerita itu semasa waktu perhimpunan mingguan. Siapa yang catat nota ialah Imran. Imran yang mencatat nota. Okey, silakan. Saya nak minta Dania. Dania, kamu baca daripada Dr. Ahmad ni sampai mencatat nota. Dr. Ahmad bin Hassan telah menyampaikan ceramah tentang makan mengikut waktu semasa perhimpunan mingguan. Imran telah mencatat nota. Okey, terima kasih Dania. Okey, Dania dah baca tadi yang atas tu. Seterusnya saya minta Dalili. Dalili bacakan saya nota yang pertama ditulis oleh Imran. Silakan Dalili. Kita perlu mematuhi waktu makan agar makanan yang diambil dapat dicerna dengan baiknya. Okey, terima kasih. Okey. Perkara yang ditulis oleh Imran ialah kita perlu mematuhi waktu makan agar makanan yang diambil dapat dicerna dengan baiknya. Apa maksud dicerna? Siapa boleh bagi tahu saya? Apa maksud Tak tahu cikgu. apa maksud dicerna? Adam. Apa maksud hadam? Adam. Okey, tak apa. Saya tunjukkan kamu kamus. Nak tengok kamus tak? Nak. Okey, sekejap Mana saya punya website tak keluar ni? Okey, sekejap. Yang menyampaikan ceramah Saya tunjukkan kamu kamus. Kamus Dewan. Okey. Ialah Dr. Ahmad bin Hassan. Okey, dia kata apa tadi? Dicerna Okey, kita cari dicerna. Ada tak maksud dicerna? Okey, ataupun cerna? Cikgu. Okey. Yang Okey, kita tengok. Maksud dicerna. Dicerna ni adalah perkataan yang ada imbuhan di depan. Kata dasar dia adalah cerna. Cerna ini bermaksud apa ni tadi? Hancur jadi sebati. Okey, ataupun makanan yang hancur menjadi sebati. Maksudnya makanan tu diproses di dalam perut kamu. Itu maksud cerna. Okey? Okey, seterusnya boleh tak saya minta Jadrina bacakan saya perkara yang kedua ini. Patutnya ambil dalam lingkungan masa setelah setengah jam atau sejam selepas bangun daripada tidur. Ya, terima kasih. Okey, waktu pertama ialah sarapan sepatutnya diambil dalam lingkungan setengah jam
atau sejam selepas bangun daripada tidur. Okey, sekiranya kamu nak pergi ke sekolah, sebaiknya kamu perlu makan sarapan. Inilah yang dipanggil sebagai sarapan ataupun makanan pertama setelah kamu bangun daripada tidur. Sarapan ini sangat penting walaupun sekeping roti dan secawan air kerana dia membantu kamu memberikan tenaga sementara nak tunggu waktu rehat nanti. Okey? Kalau orang Islam bulan puasa dia tak panggil sarapan, dia panggil apa? Sahur. Ya, orang Islam panggil sahur. Dia makan sebelum waktu subuh dalam pukul 5 ke 5:30 macam tu. Okey? So dia akan membantu memberikan kamu tenaga untuk meneruskan aktiviti harian kamu. Okey. Perkara yang ketiga yang ini. Okey, silakan Nur Erina Damia. Makan tengah hari boleh diambil 3 hingga 4 jam setelah bersarapan. Okey, terima kasih. Okey, makan tengah hari boleh diambil 3 hingga 4 jam setelah bersarapan. Sebagai contoh, kamu makan sarapan pagi pukul katalah pukul 6:30. Okey, sebelum kamu pergi sekolah 6:30. 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30. 10:30 tu waktu rehat, betul tak? Waktu rehat sekolah, betul tak? Jadi sesuai lah. Sebab itulah waktu rehat kamu lingkungan pukul 10 hingga 10:40 tu memang sangat sesuai. Okey? Okey. Setelah itu saya minta Dia. Dia, kamu boleh tak bacakan yang ini? Minum petang tidak sepatutnya daripada makanan berat. Okey, terima kasih. Apa yang dimaksudkan dengan makanan berat? Siapa tahu? Apa yang dimaksudkan dengan makanan berat? Siapa tahu apa itu makanan berat? Makanan yang penuh dengan khasiat. Okey, makanan berat. Karbohidrat. Makanan berat ni bukannya makanan yang Makanan segera. Okey. Makanan segera. Okey, saya bagi contoh. Okey, dengar bagi tuan. Okey, makanan berat ini bukanlah makanan yang kamu ambil letak atas timbang dan dia berat. Itu bukan makanan berat. Okey? Makanan berat yang dimaksudkan di sini ialah makanan yang tinggi dengan karbohidrat. Okey, terlampau tinggi. Contohnya kamu makan petang, makan nasi, letak kari pula. Lepas tu letak kari, letak tom yum, letak sayur, letak apa lagi, sambal belacan. Itu kategori makanan berat. Okey, biasa orang minum petang, makan kuih, apa lagi, minum air teh, yang ringan-ringan je sebab nanti nak makan malam pula. Faham tak? Okey, jadi kebiasaannya makanan untuk minum petang adalah makanan yang ringan. Itu yang dimaksudkan makanan ringan, kuih, roti, apa lagi. Boleh minum air teh, itu adalah makanan yang ringan. Makanan berat tu adalah makanan yang tinggi dengan karbohidrat dan juga zat-zat yang lain. Tak pernah lagi saya jumpa orang makan petang, dia pergi makan kari ayam ataupun kari kambing. Okey? Okey, seterusnya. Saya minta Nur Farah Sofia baca yang ini. Makan malam boleh diambil 2 hingga 3 jam setelah minum petang. Okey, seterusnya adalah makan malam boleh diambil hingga 3 jam setelah minum petang. Sebab itulah minum petang tadi kita makan makanan yang ringan. Kalau petang tadi tu kamu dah makan berat-berat, kamu dah makan kari kambing, kamu dah makan sup kambing, kamu dah makan tom yum, dah makan sambal belacan, jadi malam dah kenyang. Betul tak? Okey, seterusnya Meru, yang terakhir sekali.
Makan malam perlu seimbang dari segi protein, karbohidrat dan lemak yang baik. Okey, seimbang. Lagi sekali. Seimbang dari segi protein, karbohidrat dan lemak yang baik. Okey. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih atas bacaan kamu tadi. Okey, jadi apa yang kamu baca tadi adalah mengenai peraturan ataupun cara untuk makan, cara untuk memilih makanan ataupun waktu-waktu makanan yang sesuai. Okey, soalan nombor 1. Aliza, silakan baca soalan nombor 1. Siapakah yang menyampaikan ceramah tentang makan mengikut waktu? Okey, siapa nak bagi jawapan? Saya, Okey, silakan. Dr. Ahmad bin Hassan yang menyampaikan ceramah tentang makan mengikut waktu. Ya, terima kasih Dina. Itu jawapan yang paling tepat sekali. Dr. Ahmad bin Hassan, okey, yang menyampaikan ceramah tentang makan mengikut waktu. Itu jawapan yang paling tepat sekali. Okey. Terima kasih Dina. Boleh terus salin, nanti lupa. Dah siap, cikgu? Okey, sekejap saya bagi lagi 1 minit untuk rakan-rakan. Okey, jadi kita pergi ke soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2, saya minta Jadrina. Jadrina bacakan soalan nombor 2. Mengapakah kita perlu mematuhi waktu makan? Kenapakah kita perlu mematuhi waktu makan? Ada tak dalam jawapan ni? Cikgu nak jawab. Okey, silakan Akila. Kita perlu mematuhi waktu makan agar makanan yang diambil dapat dicerna dengan baiknya. Ya, tepat sekali. Ini jawapan dia sebenarnya. Okey, ini adalah jawapan untuk soalan nombor 2. Silakan teruskan salin, nanti lupa. Cikgu, apa dia? Saya dah salin. Kita perlu mematuhi waktu makan. Apa lagi? Ni semua ni. Ni semua. Yang saya bulatkan warna pink ni.
Dah cikgu. Okey, saya bagi 1 minit lagi. Saya nampak dia menulis lagi. Dah, cikgu. Dah, cikgu. Okey, jadi kita berpindah ke soalan nombor 3. Okey, di sini. Silakan, siapa nak baca soalan nombor 3? Saya. Siapa tu? Okey, ya, silakan Dina baca soalan nombor 3. Bilakah sepatutnya kita bersarapan dan makan tengah hari? Okey, terima kasih. Saya buka kepada rakan-rakan yang lain. Siapa nak bagi cadangan jawapan untuk soalan nombor 3? Jawapannya ada kat atas ni juga. Senang je ni ha. Dalam informasi. Okey, silakan Nur Farah Sofia. Sarapan sepatutnya diambil dalam lingkungan masa setengah jam atau sejam selepas bangun daripada tidur. Okey, lagi? Itu baru sarapan, makan tengah hari? Dan makan tengah hari boleh Boleh diambil diambil 3 hingga 4 jam setelah bersarapan. Okey, apa yang Nur Farah Sofia baca tadi tu hampir betul. Cuma untuk menjambungkan daripada ini pergi ke sini, okey, daripada sini nak sambung ke perkara yang seterusnya ialah dengan menambah perkataan. Menambah perkataan. Apa dia agak-agak? Manakala. Tambah perkataan manakala, sambung ini. ambil sekali. Dan tak ya? Cikgu kena copy the 2 boxes ke? Ya, salin bermula daripada ini. Sarapan ni salin sampai sini.
Okey, boleh tak kita pergi ke soalan nombor 4? Boleh. Boleh. Okey, seterusnya. Nombor 4. Okey, siapa nak baca nombor 4, soalan nombor 4? Ni. Kasih dah masuk ni. Kasih baca soalan nombor 4. Buka mic dulu baru baca. Apakah hidangan yang sepatutnya semasa minum petang? Okey. Apakah hidangan yang sepatutnya dia tertinggal tu. Sepatutnya diambil semasa minum petang. Apakah jawapan yang sesuai awak rasa? Siapa nak bagi cadangan? Saya. Hidangan minum petang tidak sepatutnya daripada makanan berat. Okey, kita kena ubah sikit je. Dia hampir tepat tu. Siapa nak bagi? Kak Izzah, silakan. Buka mic dulu Izzah, tak dengar suara. Hidangan yang sepatutnya semasa minum petang ialah makanan tidak berat. Sikit lagi. Cuba betulkan lagi ayat tu. Siapa nak tolong Akilah? Silakan Akilah. Hidangan yang sepatutnya semasa minum petang tidak sepatutnya daripada makanan berat. Okey, sikit lagi. Okey, Aliza. Hidangan yang sepatutnya semasa minum petang ialah makanan ringan. Ya, itu yang paling tepat sekali Aliza. Okey, saya ulang Okey, saya ulang. Hidangan yang sepatutnya semasa minum petang ialah makanan ringan. Dah, boleh kita pergi ke soalan nombor 5? Boleh. Boleh Okey. cikgu. Soalan nombor 5. Siapa nak baca soalan nombor 5? Baca soalan pun tak nak. Belum suruh jawab lagi. Okey, Jadrina. Jadrina, bacakan saya soalan nombor 5. Buka mic dulu Jadrina. Apakah jarak masa antara minuman petang dengan makanan malam? Lagi sekali Jadrina, ada yang kamu salah baca tu. Berapakah jarak masa antara minum petang dengan makan malam?
Okey, terima kasih. Dia tanya, berapakah jarak masa antara minum petang dengan makan malam? Jawapan dia ada dekat atas ni. Okey. Jawapannya ada dekat atas ni. Okey, siapa nak bagi cadangan jawapan? Okey, silakan Meru. Ya, cikgu saya. Okey, saya sebut nama Meru dulu. Meru, silakan. Jarak masa antara minum petang dengan makan malam ialah diambil 2 hingga 3 jam setelah minum petang. Ya, jawapan yang paling tepat sekali daripada Meru. Ada lagi siapa nak cuba? Tak ada orang nak cuba dah. Semua nak saling jawapan. Okey. Jarak masa antara minum petang dengan makan malam ialah 3 jam setelah minum petang. Boleh juga. Dah, cikgu. Okey. Saya tunggu lagi 1 minit. Okey, soalan nombor 6. Abilah Shini baca soalan nombor 6. Apakah jenis makanan yang sesuai untuk makan malam? Okey, apakah jenis makanan yang sesuai untuk makan malam? Siapa nak bagi cadangan jawapan? Ya, Aliza. Jenis makanan yang sesuai untuk makan malam perlu seimbang dari segi protein, karbohidrat dan lemak yang baik. Okey, jawapan paling tepat sekali daripada Aliza. Okey, jenis, salin daripada sini. Okey, sampai malam. Sambung lagi lepas tu ialah perlu seimbang dari segi protein, karbohidrat dan lemak yang baik. Dari sini. Dah, cikgu.
Okey. Itu adalah jawapan untuk soalan nombor 6. Jadi kita dah habis kelas kita untuk hari ini. Kita akan sambung kelas kita pada hari Isnin minggu hadapan. Okey, pada hari Isnin minggu hadapan kita sambung semula kelas kita di dalam kelas. Okey, saya harap kamu datang sebab saya nak bagi buku-buku tulis untuk kamu simpan di rumah dan kita akan sambung kita punya PDPR selepas cuti hari raya nanti. Okey? Okey, itu sahaja untuk kelas kita untuk hari ini. Ada apa-apa lagi soalan nak tanya dekat saya? Ada. Tak ada soalan? Cukup tak kerja untuk hari ni? 1 jam ni? Cukup cikgu, tak nak Kalau tak- lagi. Kalau tak cukup saya tambah sikit lagi. Nak Cukup quiz. cikgu. Cikgu nak quiz. Okey, okey. Cikgu nak quiz, cikgu. Cikgu nak Nak quiz. quiz. Tak perlu kuis, kita buat benda ni je, buat sama-sama. Nanti kalau kuis Setika, tiba-tiba Markah dapat 100%. Okey, Alah. itu kelas kita untuk hari ini. Kita sambung pada minggu depan hari Isnin, selepas cuti raya. Selepas cuti raya kita sambung PDPR, hari Isnin datang sekolah. Okey, terima kasih kelas. Terima kasih. Terima kasih. Cikgu Arif. Bye. Okay, bye. Bye. Selamat Hari Raya. Okey, bye-bye. Ini buat harus.